Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita nak unboxing kamera 70mm A800 dengan dia punya backup kamera 70mm RC06. Okay, kita nak tengok apa yang ada dalam kotak ni. Right, simple kotak dia, presentation dia pun quite nice. Okay, so saya tak buka lagi kotak ni. Okay, saya beli 70mm A800 ni tidak didatangkan sekali dengan memory card sebab saya order separately. Okay, itu dekat sini 4K. Okay, 4K ni sebenarnya kalau kita gunakan A800 ni sebagai stand alone sajalah. Maksudnya kita tak gunakan dia punya backup camera. Maksudnya dipakai dia sahaja untuk recording bahagian depan. Dia punya resolution is 4K lah. Okay, memang cantik gambar dia. Maximum capacity untuk A800 ni 256GB. Okay, saya cadangkan, saya suggest siapa yang nak pakai kamera ni, kalau boleh cari memory card yang high speed write dengan read lah. So saya recommend pakai Samsung Evo Plus Class 10. Yang tu dia punya write dengan read speed dia laju. Okay, sesuai untuk 4K recording. Kita tengok apa yang ada kat tepi ni. Okay, kat sini dia kata 4K Ultra HD video, built-in Wi-Fi and GPS, apps enable dengan rear camera optional. Okay, untuk yang model lama dia tak datang sekali dengan, dia tak built-in dengan Wi-Fi dengan Wi-Fi dia built-in, tapi GPS ni kita kena beli modul GPS separately. Dia jual asing, kita just attach sahaja pada kamera A70mm A800. Saya tak keluarkan lagi saya punya kamera pada kereta tu. So kalau tak, kita boleh buat comparison sebelah-sebelah. Tapi yang saya perasan daripada kotak ni, saya nampak dia punya screen lagi besar berbanding dengan yang A70mm Pro biasa. Okay, ni kotak dia, made in China. Okay, Shanghai. Alright. Okay guys, jom kita unbox. Bye-bye. Okay, ni kamera dia. Ini tengok apa dalam ni. Okay, dia ada bagi electrostatic sticker. Okay, saya suka feature ni sebab bila kita attach dengan kita punya cermin depan, dia tak directly attach kepada kita punya cermin lah. So benda ni sangat-sangat berguna bagi saya lah. Memang senang sebab kita nak buka dan tanggalkan tu, dia tak meninggalkan kesan stiker gum 3M yang dia pakai. Okay, dia bagi satu, kita tepi dulu. Oh, dia bagi dua ya. Okay, ni user manual. Kalau rajin bacalah. Kalau tak apa nak rajin, sebab saya dah pernah pakai yang sebelum ni, so lebih kurang je installation dia. Cara pakai dia pun agak senang. Ni tengok kamera dia pula. Okay, ni kamera dia. Okay, yang ni atas ni adalah connection untuk power cable. Saya datang dengan sekali, saya rasa dalam ni mesti ada dia punya adapter sekali. So yang ni untuk kamera belakang punya input, AV input masuk ke kamera depan. Ni adalah slot untuk micro SD kita. Okay, ada 4 button. Tak silap saya yang ni untuk switch kamera depan dengan belakang, ataupun kalau kita pakai dia satu saja, kita nak record audio ke tak nak record audio. Sini saya tak ingat lah. Saya rasa yang ni atas dan bawah. Yang ni untuk menu, button atas, button up, button down, dan menu, tak silap saya lah. Okay, okay, ni dia punya modul GPS dia. Macam yang model 70mm Pro ni separately, kena beli asing yang kita attach kat sini.
Okay, ini speaker dia, kamera dia. Kamera dia ni dipakai Sony IMX, saya tak ingat version berapa, tapi 4K resolution, capable of shooting 4K resolution. Okay, ada ventilation kat sini. Yalah, sebab kamera ni record 4K kan, so dia perlukan, dia akan record tu, masa record tu dia akan panas kamera ni, so ni untuk ventilation. Ni power on button. Ni kita punya mikrofon. Kita boleh apa orang kata, bukan bercakap, kita bagi instruction dekat kamera daripada voice command. Kita boleh suruh dia turn off screen, turn off screen, start recording untuk emergency video, take picture, turn off screen. Kita boleh bagi arahan dekat dia, ya. So kamera ni adjustable. Okay, tengok lagi apa lagi dalam box tu. Okay, ni yang saya cakap tadi tu lah, kabel dia. Tengok apa yang dia bagi. Okay, kamera A70 My Pro ni, dia orang ni memang tak kedekut. Dia memang bagi kabel memang panjang. Okay, ini power cable lah. Kita boleh guna direct USB. Tengok apa lagi ada dalam kotak ni. Okay, ini adalah untuk kita mount kamera pada stiker. Kita kena letak stiker ni nanti dekat atas dia punya elektrostatik stiker tadi. Okay, nanti kita tampal kat sini lah. Sini untuk kita attach dia kepada kamera nanti, kepada cermin depan. Ni ada stiker tambahan. Ini untuk stiker RC6 pun boleh. Apa lagi ada dalam kotak? Okay, ni saya cakap tu power adapter dia. Dia bagi 2 slot. Yang ni sambung kepada kita punya 12 volt punya soket dekat dalam kereta. Focus, come on. Okay, so dia suggest kat situ kamera output ambil yang ada warna merah ataupun orange ni untuk supply power. Yang ni kita boleh guna untuk charge telefon ke, yang bawah tu untuk charge telefon ataupun apa-apalah, untuk USB port yang kedua tu. Okay, itu sahaja yang ada dalam kotak ni. Lagi satu barang. Okay, ini adalah pry tool. Pry tool ni untuk memudahkan kerja kita. Kita nak masukkan sorok-sorok kabel nanti dalam trim plastik ataupun kat kita punya roof mounting. Okay, kita tengok pula kamera belakang RC06 ni. Right. Okay, kita tengok pula yang backup kamera dia untuk kamera belakang. Yang kita buka. Okay, first kali kabel dia. Kabel dia seriously memang panjang. Dia memang tak kedekut buat kabel ni. Okay, ini kamera dia, kamera belakang. Okay, kamera dia. Okay, kamera belakang ini record cuma 1080 sahaja, ya. Dia tak record 4K. So bila kita attach kamera ni kepada kita punya kamera depan nanti, automatically resolution akan reduce. Yang depan tu daripada 4K dia akan jadi kepada 2560 tak silap saya. So kalau
nakkan gambar cantik 4K depan belakang, kena belilah separately kamera A70 Mi tu dua, satu untuk depan, satu untuk belakang. Itu yang betul-betul terang lah untuk kamera depan belakang. Yang ni untuk rekod belakang punya resolution tak tinggi sangat, 1080 Full HD sahaja. Then dia ada power connected cable macam ni. Okay, boleh cabut yang ni untuk installation tu boleh cabut. Ketat pula cabut. So pilih punya soket. Wah, fokus. Okay, macam tu dia punya soket lebih kurang. So ni kamera punya soket. Yang ni nanti hujung dia sambung kepada kamera. Okay, di dalam kotak. Okay, alright. Okay guys, kita nak try sambung power kepada kamera ni dulu. Kita cuba tengok macam mana dia punya interface dia. Okay, ni ada power bank. Ada power tak? Tengok sikit. Okay, ada power lagi. So kita sambung dekat dia punya power output tadi dekat atas. Okay, terbalik. Okay, dah hidup. Saya cuba panjangkan sikit. Kita cabut stiker dulu. Okay, select system language. Okay. Okay, warna hijau dia beritahu recording. Macam sekarang ni kita nampak warna biru dia dalam keadaan transmission mode dan merah tu error. Okay, sekarang ni kita adjust masa dulu. Sekarang pukul 11. Okay, kita kena ambil time zone dulu So kita ambil Singapore 2021 di sebelah. Hari ni berapa hari bulan? Aku tak ingat berapa bulan hari ni. So hari ni 11 hari bulan Januari. So kita adjust pukul 11.02 minit. So ni just bagi tahu dia boleh support 24 hour record, 24 hour format. Minit pukul. Okay. Seperti parking surveillance cable is not installed. Cannot use the parking surveillance function. Install the cable then start in dashcam setting. Tapi saya tak nak belum plan lagi nak pasang surveillance tu. Nanti saya akan order lah untuk pasang untuk 24 hour parking surveillance. Okay, sekarang dia tengah recording. Okay, dia suruh kita insert SD card. SD card saya tadi. Okay, ni 64 gig Samsung Evo Plus. Okay, yang ni kalau boleh nampak kan jelas. Okay, 64 jatuh. Okay, 64 gig. Boleh tengok. Kita try. So, yang ni daripada handphone saya tengah order, tengah tunggu datang yang 128GB punya storage. Kita try ni, nak tengok 64 gig punya reading
The memory card has been removed, shutting down the device. Agak susah nak masukkan. Allahu Akbar. Kejap ya, saya try masukkan. Okay, memory card dah masukkan. Saya dah masukkan kat situ. Kita try on dia balik. Please format SD card. Okay, dia suruh kita format SD card. So kita format je. Formatting succeeded. Okay. So dia akan record terus. Kalau kita start engine, dia detect power, dia akan record terus. Mari kita tengok apa dia dalam setting. Okay, macam saya mention tadi, button ni kalau kita guna di stand alone, dia kita nak record with sound ataupun tak nak sound. Kalau nak sound, tekan je lah. Ini dia akan record audio sekali. Ini function dia untuk emergency recording. Contoh kita dalam tengah-tengah driving tu ada satu emergency yang kita nak record, dia akan record dalam masa seminit. So saya tak nak tekan, nanti dia akan jalan seminit. Ni untuk take picture. Saya tekan Oh bukan, sorry, ni masuk galeri. So kita masuk galeri. Okay, dalam galeri ni dia ada dua folder macam ni, front camera video dengan backup camera video. Maksudnya dia buat dua separate folder lah untuk recording. Buat masa ni kita cuma pakai satu sahaja. Okay, boleh tengok lah. Tak sambung lagi. Ni emergency video. Emergency video ni biasanya dia, kalau kita tengah driving, dia detect vibration ataupun impact ataupun kemalangan, dia akan auto recording separate video untuk emergency video tu lah. Untuk biasanya dia akan record selama 1 minit tak silap saya. Parking video ni kalau tengah parking, dia detect vibration kat kereta, orang langgar ke apa ke, nanti dia akan record seminit juga. Ni kita nak tengok foto, kalau kita dah capture foto lah. Okay, so kita back, kita tengok apa lagi option yang ada. Okay, video setting. Okay, macam saya mention tadi, emergency video ni on high sensitivity. So kalau dia detect apa-apa collision ke, bergegar kereta tu ke, tengah driving ataupun tak driving, dia akan auto record selama seminit. Untuk parking surveillance, saya tak pasang dia punya hardware kit dia. Cuba kita tengok boleh enable tak. Okay, dia tak bagi enable. So memang kena beli hardware kit untuk parking surveillance lah. Okay, recording duration ni kita boleh set lah. Tapi macam saya suka seminit je, tak payah lama-lama. Okay, high compression ratio ni, ni maksudnya dia compress video yang 4K tadi tu untuk allow greater storage lah. Kita boleh simpan ni storage yang video yang lebih banyak berbanding kalau kita tak buat high compression. So video ni default coding dia lah. Kat sini kita boleh pilih dua tau, high compression ratio dengan low compression ratio. Saya suggest ambil high compression ratio ni. Okay, kita tengok pula video resolution kat bawah, sorry. Okay, kat situ kita tengok by default kalau dia seorang saja, dia saja yang record, dia akan record 4K resolution lah, 3840 x 2160. Tapi bila kita connect dengan kamera, backup kamera yang tu, automatically dia akan reduce kepada resolution 2844 ni. Okay, so untuk better resolution, kalau ada bajet, pasanglah dua, depan dengan belakang, dapat 4K dua-dua recording. Tapi saya dah beli RC6 tu, saya record yang belakang tu, dia akan record 1080 sahaja, yang depan 2844. Okay, video format ni kita boleh select 60Hz NTSC. 60Hz ni dia punya frame rate dia lah. Kita boleh pakai 50Hz untuk PAL dengan 60Hz NTSC. 55Hz ni frame rate dia, macam saya cakap tadi lah. So makin tinggi frame rate ni, makin smooth gambar kita. Alright, so kita ambil 60Hz NTSC. So speed dengan latitude ni maksudnya bila kita, sebab dia kan ada GPS module ni, mana tadi saya tunjuk sikit. Okay, GPS module ni dia akan detect GPS signal daripada satellite dengan longitudinal punya location bila kita driving. So kita tahu berlaku kat mana, apa-apa yang kita record tu lah dekat dia punya display nanti. So saya enable je. Okay, enable so, kita back balik, tengok sistem setting ada apa. Okay, wifi hotspot ni kita enable je. Ni kalau kita nak enable untuk kita connect dengan telefon kita.
turn on hotspot ni dia bagi password tu, so kita connect dengan apps dia nanti, masukkan password tu. Okay, power on wifi. Saya suka automatically enable je lah. Okay, start engine maksudnya dia terus on wifi, so senang kita nak transfer. Recording mestilah enable kan. ADAS ni saya disable sebab saya pakai Civic 1.5 TCP, so dah ada dah apa dia punya sensing, Honda sensing tu. Untuk biasanya ADAS ni dia bagi tahu kita, kalau contoh paling senang bila kita berhenti dekat traffic light, ada kereta depan tu kan, dia dah start bergerak tapi kita tak tekan minyak lagi, dia akan beritahu vehicle motion detected. So kita alert lah untuk bergerak. Lepas tu dia ada lane departure warning pun dia bagi tahu, kalau dia detect kita keluar daripada lane kita driving tu, dia akan mention, dia akan bagi tahulah. Okey. Lepas tu screen off time, saya tak suka buka sensor benda ni sebab dia menyilaukan ketika mandu, so saya suka letak pada 30 saat je. Bila dia on, dia akan buka 30 saat, bila kita start engine, lepas tu dia akan turn off sendiri. So kalau malam driving tak mengganggu kita lah. Okay, speaker volume ni saya tak suka high, saya suka moderate je. Okay, turn off automatically in parking. Turn off automatically in parking, do not turn off automatically. Okay, tak ada option sebab kita tak masukkan parking surveillance tu. System time tak payah adjust, kita dah adjust tadi. Language pun tak payah adjust. Automatic ni kita enable je, so dia detect kalau ada wifi telefon, nanti dia akan ikut synchronization dengan telefon punya masa dan tarikh lah. Okay, format SD card kita dah format. Reset factory tak payah reset sebab kita baru je. Okay, download apps saya dah ada apps dia, dan sistem update. Cuba tekan jadi apa. Detect, download and promote. Okay, melalui kita kena connect dengan apps telefon lah, nanti dia akan transfer ke kamera. So ni version 1.0.6, dia publish 10/9 tahun 2020. Right, simple saja. Okay, saya nak try sambung dengan RC06 tu, kita tengok resolution dia berubah ke tak. Right, so kita try sambung kamera RC06 dengan dia punya main kamera kat depan A800. Kita try sambung Bagusnya dia punya kabel USB ni, dia tahu kita nak sambung, kita ambil power daripada kamera depan, so dia tak clutter bersepah kat situ. So kita sambung kat sini. Okay, dah sambung. Backup camera is connected. Okay, dia tahu kita dah connect dengan backup camera. So kat sini dia tak ada lampu lah, dia tak bagi tahu lampu, nak tahu dia detect ke tak detect, atau dia recording ke tak recording. Sama juga ni boleh adjust kiri kanan, atas bawah. Ni boleh pusing dia punya camera module ni. So kita tengok dia recording ke tak. Okay, macam saya mention tadi, kalau tuan tengok betul-betul, yang ni bila kita sambung depan dengan belakang kamera, kita dah tak boleh turn on turn off recording audio. Tapi sebab saya dah start setting awal tadi, saya record sekali dengan sound. Okay, so yang ni, so kalau tekan dia akan record. Switch to rear recording. Tu rear recording. Tapi kita tak boleh display dua image dekat screen ni. Tapi pada masa yang sama dia akan record depan juga dan belakang juga. Tapi pada masa yang sama kita tak boleh tengok dua-dua serentak. Okay, kalau kita nak access file tu, kita kena buka apps dia, ataupun kita cabut memory card tu, sambung ke PC. Nanti dia akan ada dua folder, depan dengan belakang. Switch to front road. So kita tengok pula tadi, berubah tak resolution setting dia. Kita tengok video setting So memang 4K lah. Wow, I didn't know that. So which means kita akan record depan 4K, belakang 1080. Oh, very nice. Saya tak tahu pun, sebab teori mungkin ni software update yang baru lah kot ya. Sebab masa saya tengok review, masa dia launching mula-mula, dia mention
kamera depan bila connect dengan backup kamera dia akan kurangkan resolution. Tapi yang ni saya dah sambung kamera belakang pun dia still capture 4K. Very nice. Mungkin disebabkan saya pakai SD card yang support 4K recording. Sebab SD card saya Samsung 64GB tu Evo Plus 10. Evo Plus Class 10. So dia capable of recording writing dengan reading speed yang tinggi. Mungkin sebab tu lah kot ya. Tak apa, saya pun tak pasti. Tapi yang penting macam tu okey lah. So tak payahlah saya beli saya risaukan kalau kita sambung kamera belakang dia akan turun resolution untuk kamera depan, tapi masih lagi maintain 4K. Very nice. Nice. Wi-Fi hotspot. Okay. Alright. Okay, very nice. Okay, lepas ni saya akan tunjuk macam mana nak pasang dia punya kamera setup ni dalam kereta Honda Civic saya ya. Alright, itu saja. Kita jumpa di video yang seterusnya untuk pemasangan kamera di dalam kereta. Okay, see you next time. Bye.